saya membawakan siaran langsung ini bicara tokoh bersama saya, iaitu yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, saudara, dan juga merupakan Presiden Laskar Cyber Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk. Soalan sukar saya nak mulakan. Ya. Tetapi mahu atau tidak, terpaksa juga saya nak bertanya kepada Datuk. Okey. Sebab ini sudah bukan menjadi rahsia lagi kepada kita, rakyat dan kepada pencipta keadilan. Datuk, kalau saya nak imbau kembali ke belakang sekejap dalam sejarah pemerintahan Datuk Seri Najib, sewaktu Perdana Menteri 9 tahun pemerintah, terdapat suara-suara daripada pihak pembangkang ataupun kita katakan suara Tun M sendiri. Ketika itu bersama dengan pembangkang, akhirnya bersama dengan Abah, mereka menggelar Datuk Seri Najib ini dengan pelbagai gelaran-gelaran yang tidak enak untuk kita dengar. Saya nak sebut pun rasa tak baiklah. Daripada sejak situlah, Datuk, seolah-olah kita nampak Datuk Seri Najib ni dijadikan mangsa. Mungkin dendam politik ataupun sebagainya. Saya mohon untuk ulas dahulu ni, Datuk, sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih panas lagi. Kenapa Datuk Seri Najib sukar untuk mendapat keadilan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Pertama sekali kita tahu bahawa pilihan raya umum yang ke-13 kita lihat pilihan raya umum yang ke-13. Pada ketika itu UMNO BN dari segi prestasi dia dalam pilihan raya sebelumnya sudah berada dalam keadaan yang parah. Jadi strategi yang Barisan Nasional gunakan pada ketika itu, kita tak jual parti. Branding yang kita jual ialah Najib Tun Razak, Perdana Menteri yang baru mengambil alih pada tahun 2009, dan beliau merupakan Perdana Menteri untuk calon Perdana Menteri untuk tahun 2013. So kita lebih banyak jual Datuk Seri Najib kerana imej dia yang baik. Namun selepas pilihan raya umum yang ke-13 kita lihat serangan-serangan ke atas Datuk Seri Najib ini sudah menjadi semakin parah. Semakin parah kerana mereka tahu untuk menjatuhkan Barisan Nasional mereka perlu tarnishkan imej Datuk Seri Najib. Dan ini kita lihat dimulakan bila mana terdapat dendam kesumat seorang tua, minta maaf cakap, yang bernama Tun Dr. Mahathir, yang hari ini sudah membayangkan kemungkinan akan menyertai Parti Putra pula. So Tun Mahathir ni, saudara, dia berdendam kerana dua perkara. Pertama, kerana anak dia gagal untuk ditempatkan di tempat yang selayaknya sebelum dia mengundur diri. Itu salah dia juga, sebab kita dalam UMNO ni kebanyakannya kita tak benarkan anak-anak kita ini terlibat dalam politik sehinggalah bapa terpencil. So Mukris gagal untuk mendapat tempat dalam persaingan, baik di peringkat Ketua Pemuda, dia kalah dengan Khairi Jamaluddin. Dia bertanding jawatan naib presiden juga, dia kalah. So Mahathir rasa kecewa kerana Najib tidak mengangkat Mukris sebagai naib presiden pada ketika itu. Nak kata salahkan Datuk Najib pun tak boleh, sebab Datuk Najib tanya sendiri dengan Mukris dia nak bertanding mana, dan Mukris dah pun menjawab dengan dia nak bertanding MT saja. So keputusannya Datuk Najib akhirnya endorse barisan yang lama, iaitu barisan gandingan naib presiden Datuk Zahid, Datuk Seri Syafiq Hamdan dan juga Isyamuddin Tun Muhsin. Itulah yang di-endorse oleh Datuk Seri Najib. Tiba-tiba Mukris bertanding naib presiden dan dia hampir menang. Dia dapat nombor 4, nombor 3 Isyamuddin. Jadi ini antara perkara pertama yang menyebabkan Mahathir marah. Kedua, Mahathir marah dengan Datuk Najib ni kerana ada bisnes
gold mine ataupun lumbung emas, contohnya bisnes IPP, Independent Power Producer, yang melibatkan kroni-kroni Tun Dr. Mahathir macam Syed Motal, Bukhari, Malakoff, Ananda Krishnan, Tanjung Holding Energy, begitu juga dengan Genting Sanyen, Genting punya syarikat, begitu juga dengan YTL. Mereka ni menguasai jana kuasa elektrik. Tapi kalau kita lihat yang menyebabkan dia orang marah ni, bila mana Datuk Najib mengarahkan supaya 1MDB menceburi bidang IPP ni dengan membeli syarikat-syarikat Independent Power Producer ni. 1MDB melalui Edra Energy telah berjaya membeli syarikat milik Ananda Krishnan, Tanjung Holding Energy, begitu juga dengan Genting Sanyen. Dan ianya memberikan banyak manfaat kepada rakyat, kerana bila kita ambil alih dua syarikat ini melalui Edra Energy, anak syarikat 1MDB, kita menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara. Dan disebabkan 1MDB bila masuk tender tu, dia bekalkan tenaga elektrik ni 9 sen lebih murah daripada kroni-kroni Mahathir ni, dan 1 sen lebih murah daripada TNB sendiri. Ini menyebabkan kita berjaya mengurangkan tarif elektrik pada awal tahun 2015 buat kali pertama. Biasa tarif elektrik ni naik, tapi bila kita menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara, 50% masih lagi dikuasai oleh TNB, 25% Malakoff, ada yang YTL dan sebagainya. Jadi kena fahamlah kenapa Datuk Seri Najib mengambil inisiatif untuk ambil alih. Kerana 21 tahun ni kontrak yang diperolehi oleh 4 kroni Tun Dr. Mahathir ni, mereka bukan hanya membekalkan tenaga kepada TNB dengan harga 8 sen lebih mahal daripada biasa, tapi yang menyebabkan Tan Sri Ali Arub dulu meletakkan jawatan sebagai pengurusi TNB ialah kerana dalam mereka ni membekalkan harga 8 sen lebih mahal daripada apa yang dibekalkan oleh TNB. Mereka juga menikmati subsidi gas. Dan value subsidi gas untuk tempoh 21 tahun, kontrak itu nilai dia ialah 155,000 juta ringgit, 155 bilion ringgit. Kita menikmati subsidi RON95 diesel LPG, kalau tidak ditarik subsidi gas pada tahun 2014 tu, pada Disember, 1 Disember, untuk tahun 2014, untuk subsidi RON95 diesel dan LPG ni, gas memasak, untuk 3 subsidi untuk ke 32 juta rakyat Malaysia ni hanya bernilai 22.34 bilion. Sikit berbanding dengan yang didapati oleh 4 kroni Tun Dr. Mahathir ni. Jadi macam mana Datuk Seri Najib nak benarkan benda ni berterusan dikaut harta kekayaan negara ni untuk kroni-kroni Tun Dr. Mahathir ni hidup lavish. Itu sebab dia arahkan untuk hentikan. Jadi ramai orang tak faham tentang YMDB ni, mereka buruk sangka. Kita tak nafikan memang Jolo ada melakukan penyelewengan, tetapi hingga hari ini tidak ada sebarang pendakwaan ke atas Jolo. Tidak ada pendakwaan ke atas Zeti Akhtar Aziz, suami dia Taufik Aiman, anak dia Aziz Taufik. Tidak ada pendakwaan ke atas kroni Tun Dr. Mahathir yang lain, selain daripada Jolo yang bapa dia pun memang kroni Tun Mahathir. Azeti Akhtar Aziz pun kroni Tun Dr. Mahathir. Nur Muhammad Yaakob yang menerima 85 juta ringgit juga merupakan kroni Tun Dr. Mahathir. Tetapi tidak ada pendakwaan sehingga ke hari ini. Saya nak mencelah sikit Apakah ini kita boleh katakan bahawa kerana Datuk Seri Najib ini untuk dikronikan kepada rakyat, lalu golongan-golongan yang memusuhi Datuk Seri Najib ini marah kepada mereka sebab mereka mungkin tidak dapat bahagian-bahagian. Saya rasa lebih kepada
kroni-kroni Tun Dr. Mahathir ini sudah terlalu melampau. Sri Najib membataskan keterlampauan dia itu. Maknanya cukuplah 21 tahun dah kau jarah negara ni. Cukup. Bagi pula kita agihkan kekayaan ekonomi negara ni kepada rakyat. So ini yang menyebabkan kalau kita tengok dalam tenureship Datuk Seri Najib juga, banyak hasil kekayaan ekonomi negara diagihkan kepada rakyat dalam bentuk bantuan rakyat satu Malaysia, BRIM, bantuan awal persekolahan, bantuan dalam bentuk kedai rakyat satu Malaysia yang kita subsidi supaya terutamanya harga barang-barang di Sabah Sarawak tinggi lagi. Kita subsidi dalam bentuk barge yang hantar barang makanan, kita subsidi dalam bentuk macam-macam untuk seimbangkan harga semenanjung dengan kedai-kedai rakyat satu Malaysia. Ini bukan kedai yang mendatangkan keuntungan, rugi, tapi kerajaan kena subsidi untuk pastikan bahawa rakyat memperolehi harga barang-barang dengan harga berpatutan. Jadi banyak lagi lah kita lihat yang dibawa oleh Datuk Seri Najib, kad siswa satu Malaysia, bantuan untuk penoreh getah, nelayan, pesawah padi, pekebun kecil, namun benda tu dah tinggal kenangan. Benda tu dah jadi kenangan. Baik, Datuk. Sebelum kita pergi lanjut lagi, masuk dalam lagi tentang keadilan untuk Datuk Seri Najib ni. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi pada malam ini saya nak ceritakan sedikit dahulu latar belakang Datuk Seri Najib. Beliau merupakan tokoh politik bukan baru. Sejak daripada berusia 23 tahun Datuk sudah terlibat dengan politik sebagai ahli parlimen Pekan. Kemudian dalam usia 25 tahun sudah memegang jawatan timbalan menteri ketika itu timbalan menteri Telekom dan Pos. Dan pada usia 29 tahun sudah menjadi Menteri Besar Pahang. Dan juga ada beberapa jawatan-jawatan lagi, timbalan menteri dan juga menteri kabinet. Ini dalam tempoh yang panjang Datuk sejarah dia. Jadi ramai orang katakan ini berkaitan dengan Datuk Seri Najib ni perkara-perkara yang mereka lihat kononnya Datuk Seri Najib tokoh yang tidak berwibawa dalam negara kita. Sedangkan kalau kita lihat satu tokoh yang pembaharuan yang telah membawa banyak kemajuan dalam tempoh yang singkat Datuk. 9 tahun pemerintahan berbanding pada satu masa dahulu seorang PM yang memerintah 22 tahun, tetapi kerana 9 tahun saja banyak pembangunan yang dibuat. Apa pandangan Datuk? Memang tak dinafikan lah kalau kita nak senaraikan jasa-jasa Datuk Seri Najib ni memang banyak. Namun bila dendam kesumat bila dendam kesumat ni berpunca daripada dendam kesumat satu manusia. Kalau nak ikutkan Tan Sri Muhyiddin pun pada awalnya dah nak pencen dah. Dia dah nak bersara bila mana Puan Sri Nuraini tak sihat. Sebelum dia kena kanser lagi, dia dah minta dengan Datuk Seri Najib nak bersara. Datuk Seri Najib yang pujuk Tan Sri Muhyiddin supaya jangan bersara. Dan peringkat awal bila mana Tun Mahathir menghasut Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin pun tak nak. Dia tak nak. Tapi yalah, lambat laun dah termakan dengan janji-janji daripada Tun Mahathir. Dia pun usia dia lebih tua daripada Datuk Najib. Kalau dia tunggu pun dia tak ke mana sebab Datuk Najib lebih muda. So tendensi untuk dia tidak merasa kursi Perdana Menteri itu pun ada. Maknanya susah untuk dia duduk tu kalau dia tak lawan Datuk Najib. Dan akhirnya pujukan demi pujukan, akhirnya dia bersetuju dan dia bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir untuk menentang Datuk Najib daripada dalam. Dan ini akhirnya menyebabkan membawa kepada satu cubaan kudeta. Kudeta ni rampasan kuasa. Bila mana ianya melibatkan bekas pegawai negara, siapa nama, Gani Patail, melibatkan Zeti Akhtar Aziz, Governor Bank Negara, melibatkan Tan Sri Abu Kasim, Ketua Pengarah SPRM dulu,
cuba dilibatkan Ketua Polis Negara pada ketika itu, Tan Sri Khalid Ibrahim, Khalid Abu Bakar. Dan Tan Sri Khalid lah yang sebenarnya yang telah mendedahkan perancangan ataupun konspirasi mereka. Itu sebabnya bila mereka tubuhkan satu pasukan petugas khas, pasukan tu baru je ditubuhkan, tapi kertas pertuduhan kononnya ke atas Datuk Seri Najib dah ada. Kertas pertuduhan ke atas Datuk Najib itu dah ada. Dan perencanaan mereka pada hari Rabu tu, mereka nak umum dalam mesyuarat kabinet bahawa sudah ada kertas pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib. Dan kalau Datuk Seri Najib tak nak meletakkan jawatan, polis akan ambil Datuk Najib, tangkap. Ini perancangan Tan Sri Muhyiddin. Tapi benda ni dah dibocorkan oleh salah seorang Tan Sri yang terlibat ni. Dan akhirnya menyebabkan Datuk Seri Najib mengambil satu tindakan yang drastik. Kalau nak ikutkan kudeta ni, menumbangkan kerajaan secara tidak demokratik, boleh kena hukum gantung tau. Boleh kena hukum gantung, sebab dia macam Al-Ma'unah dulu, dia rompak senjata, tapi dakwaan kepada dia melancarkan peperangan terhadap Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Ingat lagi tak Amir Ghazali? Betul. Al-Ma'unah kan, kena gantung, dia dengan 2 orang lagi. So kalau nak ikutkan, Tan Sri Muhyiddin ni boleh dihukum gantung. Tapi apa yang Datuk Najib buat, dia cuma sehari sebelum mesyuarat kabinet yang dia orang plan nak buat kudeta tu, Datuk Najib gugurkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri apa masa tu? Menteri Pertanian sama. Muhyiddin. Lebih kurang lah kan. Pendidikan. So apa ni, dan beberapa orang lain digugurkan daripada kabinet. Tetapi tak dipecat. Bila Tan Sri Muhyiddin dipecat daripada UMNO, bila Mukhlis dipecat daripada UMNO, setahun lepas tu, selepas macam-macam, lepas dia orang digugurkan daripada kabinet, ini kuasa untuk memilih siapa duduk dalam kabinet, kuasa Perdana Menteri, hak dia. Tapi bila dia duduk dalam parti, dia jadi gunting dalam lipatan, maka akhirnya kita terpaksa lah mengambil tindakan disiplin dan kita gugurkan mereka.